Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hashtag stay at home. Kerap basuh tangan, hand sanitizer, pakai penggerak, lepas buka tombol pintu, pakai hand sanitizer, tutup balik pintu, hand sanitizer, lepas tampirin hand sanitizer, buka pintu kereta, hand sanitizer. Banyak sangat kita habiskan masa untuk mencuci tangan dan membersihkan tangan, di mana kita sekarang sedang takut sebab coronavirus atau penyakit COVID-19 ini sedang melanda menjadi salah satu wabak yang besar di dunia, bukan saja di Malaysia, which is baguslah. Masyarakat kita dah ada kesedaran tentang betapa pentingnya untuk kita menjaga kebersihan. Ada yang pakai mask, tak batuk, tak apa pun boleh pakai juga sebab kita terlalu risau. Pernah tak anda mendengar OCD atau Obsessive Compulsive Disorder? Dulu bila orang tu terlalu basuh tangan, cuci tangan, simpelnya masyarakat akan kata, you ada OCD ke? Terlalu buat macam tu kan. Bukanlah bermakna dia selalu cuci tangan, dia ada OCD. Tak, OCD ni ada banyak cabang. Hari ni saya nak berkongsi sedikit tentang salah satu cabang OCD, iaitu germafobia. Germafobia ini dikenali sebagai takut kuman. So dalam kes ni bila kita sebut kuman ni merujuk kepada mana-mana mikroorganisma yang ada potensial menyebabkan penyakit. Contohnya virus, parasite, bakteria. Namun bila kita terlebih basuh tangan, tahu tak, kita pun ada bakteria baik dan bakteria buruk. Bakteria baik ni kita perlu untuk kita punya kesihatan diri. So kita berbicara pula kembali pada germafobia. Germafobia ni antara gejalanya ialah kita mempunyai ketakutan yang berlebihan dan tidak munasabah. Kalau orang tengok, you ni takut sangat, you ni paranoid. Kadang-kadang kita ada yang terlalu berhati-hati, tetapi bila benda tu tak munasabah dan mengganggu aktiviti harian kita nak pergi kerja tak boleh sebab takut kuman, kita nak pergi main badminton, beriadah tak boleh, nanti pegang raket takut kuman, kita nak pergi sekolah tak boleh sebab dekat sekolah nanti teacher suruh buat writing, so kita pegang pensel, memandang kawan-kawan, kita takut nanti ada kuman. So bila terlalu sehingga mengganggu aktiviti harian, samalah juga kalau aktiviti orang suri rumah. Nak masak tak boleh sebab dekat logam virus ni boleh hidup berhari-hari, takut nanti ada kuman, so mengganggu. Benda tu menjadi mengganggu. Anda tidak boleh berfungsi sebagai seorang manusia dan kehidupan anda tak ada kualiti. Itu kita boleh katakan sebagai penyakit, salah satu cabang daripada penyakit mental. Ingat, bila kita nak cuci boleh, bila kita nak hand sanitize boleh, tapi janganlah sehingga mengganggu aktiviti seharian. Bila dah mengganggu aktiviti seharian, anda perlu mendapatkan khidmat atau daripada ahli-ahli yang lebih pakar bidang-bidang ini, supaya kita tak nak ianya lebih berlanjutan. Sebulan dah biasa cuci tangan, nanti sebulan tak keluar rumah, lepas nak keluar rumah jadi fobia. Kita tak nak macam tu. Kekalkan gaya hidup sihat. Kita tak nak anda juga berubah dari segi interpersonal, intrapersonal, sebab bila kita ada germafobia, sebenarnya ianya boleh berlanjutan berlaku social phobia, di mana anda mengelakkan diri dari bertemu dengan orang-orang awam. Kalau nak bertemu nanti dekat 1 meter dia batuk, dah kena kuman. So takut juga. Langkah berhati-hati itu perlu, menjaga kebersihan itu perlu. Sebenarnya kalau setiap orang memainkan peranan dan menjaga kebersihan, kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya nak jadi fobia. So gejala germofobia ni akan menyebabkan anda menjadi ketakutan yang tak munasabah, susah, bimbang, pagi, petang, siang, malam asyik fikir pasal kuman saja. So dalam situasi ini anda akan merasakan diri anda kotor, rasa kotor sikit tak boleh, sebab ada kuman kan. Lagi-lagi waktu coronavirus ni, itu yang kita risau. Nanti hospital kosong negara menang mengatasi coronavirus, tapi kita punya dari segi mental effect,
Kita tak nak hospital bahagia pula penuh kan. Okay, tidaklah bermaksud seperti itu. Jadi anda kena berhati-hati. Segalanya perlu buat tapi jangan berlebihan. Biarlah bersederhana. Okay, so antara tanda-tanda macam mana kita nak tahu kita nak ada germophobia ke tak kan? Okay, tanda-tanda dia yang tadi itulah, rasa berlebihan tentang kuman. Tanda-tanda dari dalaman juga, ada yang merasakan denyutan jantung menjadi cepat, palpitation lebih daripada yang biasa. Contohnya waktu rehat, kalau atlet biasa dia memang rendah lah dalam 40 denyut nadinya. Okay, 2 jari kita letak kat sini dekat bahagian ibu jari bawah, kita kira dalam tempoh seminit. Kalau rasanya berdebar-debar tapi anda boleh rasa lah macam laju je jantung, itu tanda-tanda dia lah bila you berada di tempat yang potensial ada kuman. Okay, rasa seram sejuk kan sebab nampak makan mangkuk air, tapi tiba-tiba rasa seram sejuk, ada rasa sesak nafas, susah bernafas, okay, sakit kepala, rasa kebas-kebas, rasa sakit otot, loya-loya, muntah, dan juga kita punya kualiti untuk bersantai. Masa bersantai kita tak nak, kita tak ada mood untuk beriadah. Kanak-kanak yang mengalami perkara seperti ni, okay, ni kita bimbang juga kanak-kanak kan, sebab sekarang ni kita memang dah ajar anak-anak kita pakai mask, basuh tangan, takut benda ni dah jadi habit lah, jadi fobia. Okay, so kanak-kanak pun boleh menunjukkan, ibu bapa boleh tengok, dia boleh menunjukkan sama juga dengan tanda-tanda seperti itu. Okay, so kanak-kanak ni bergantung pada umur. Kadang-kadang dia ada gejala tambahan seperti tantrum, menangis, menjerit atau berpaut kepada parents sehingga sukar tidur. Okay, sukar tidur. Kadang-kadang takut pada kuman ni boleh menyebabkan gangguan obsesif kompulsif. Itulah dia. So, dia ada kesan ke atas gaya hidup. Bila kita takut kuman secara berterusan, mereka yang ketakutan ni mungkin sedaya upaya mengelakkan tempat yang ada pencemaran, makan di luar, di restoran, atau yang lebih masalah ialah mereka ini akan mengelakkan melakukan persetubuhan antara suami dan isteri. Mereka juga mengelakkan tempat-tempat di mana kuman banyak seperti bilik mandi awam, toilet awam, bas, aeroplane. Tempat sekarang ni banyak orang bila keluar daripada lapangan terbang kena COVID. Itu yang menakutkan. Jadi kalau tempat-tempat ni dielakkan, akan menyebabkan kualiti kehidupan kita punya aktiviti tu terganggu. Okay, so orang dengan germophobia ni selalu kerap basuh tangan. Mandi kerap. Lagi satu dia lap meja. Lap dekat mana dia nak duduk dia lap. Lepas dia duduk dia lap. Dekat mana dia nak letak tangan dia lap. Asyik melap lah, asyik membersih saja sehingga tak ada masa untuk benda lain. Dia asyik membersih. Okay, berulang menyebabkan dia sendiri tak sedap hati, tapi bila dia tak buat, dia lagi tak sedap hati dan rasa susah sangat nak meninggalkan tingkah laku ini. Okay, itu merupakan kebimbangan dari segi germophobia. Sebulan PKP, asyik jaga kebersihan, lepas ni tak boleh berfungsi di tempat awam. Tidak. Saya harap perkara-perkara seperti ini kita harapkan tidak berlaku kepada rakyat Malaysia. Sebab nanti produktiviti semakin berkurang dan menyebabkan efek kepada negara. Jadi bagaimana anda boleh mengatasi dan mengelakkan perkara seperti ini berlaku? Seperti yang saya katakan awal tadi, bakteria ni bukanlah semuanya jahat, tapi ada yang bakteria baik. Bakteria baik untuk badan, baik untuk usus, melawan bakteria-bakteria jahat tu. Kalau mereka tak ada pun, kita sakit juga. Okay, jadi anda boleh melakukan, jika anda merasakan gejala-gejala seperti atas, anda boleh melakukan teknik relaksasi seperti pernafasan melalui perut yang telah saya
kongsikan pada awal, tarik nafas, ikut hidung, perut kembung, lepas ikut mulut secara perlahan-lahan, perut kempis. Okey, itu adalah satu. Yang keduanya, anda boleh mengajar, mendedahkan diri dengan situasi-situasi yang berkuman secara berperingkat. Tengok gambar dulu, perlahan-lahan baca tentang bakteria jahat, baca tentang bakteria baik. Okey, so kita pergi ke tempat-tempat awam yang mungkin kurang potensial ramai orang. Okay, dan semakin lama semakin terdedah kita pergi ke hospital, tempat ramai orang. Tapi kebersihan diri tu perlu dijaga, bukan secara berlebihan. Okay, lepas bersin tu cucilah tangan macam biasalah. Tak adalah kalau kita buat pendedahan tu letak kuman dekat tangan, sapu sana sini. Tak, bukan. Kita jangan berlebihan je. Okay, seterusnya anda juga boleh buat banyak teknik relaxation yang you all boleh apply. Okay, contohnya you all boleh buat teknik relaksasi imaginary, di mana anda boleh membayangkan, sebab kadang-kadang kebanyakan mereka yang mengalami germafobia atau fobia ini biasanya mengalami kegelisahan berlebihan atau kita kenali sebagai anxiety. Anxiety ni kalau lama-lama rasa gelisah, dia dah fobia, dia boleh jadi social phobia. Bila dia jadi social phobia, dia duduk seorang-seorang kat rumah, dia boleh jadi depression. So ini semua adalah saling berkaitan. Jadi bila dah ada perasaan palpitation, rasa macam kesunyian atau depress, anda boleh buat terapi imaginary. Terapi imaginary ni anda boleh mengurangkan kegelisahan. Cara dia mungkin salah satu yang saya kongsikan hari ini ialah imaginary pasal stairways, tangga. Okay. Jadi ketika buat terapi relaxation imaginary ni, satunya anda perlu membayangkan, tutup mata lah. Kalau tak tutup mata susah pula nak bayang dengan distraction kan berlaku kiri kanan orang lalu lalang. So ambil tempat yang selesa, yang sunyi, tempat anda suka, seperti bilik tidur atau sofa. Bilik tidur kadang-kadang memang akan rasa nak tertidur. Bila you all buat relaxation ni, memang kita akan rasa nak tertidur. Relaxation kan memang relax nak tertidur means you relax lah. Okay, tapi kita nak otak fokus, so kita kena fokus, jangan sampai tertidur. Okay, yang pertamanya teknik imaginary untuk mengatasi anxiety ni. Biasanya kita menggunakan teknik membayangkan anda berada di satu laluan bertangga dalam keadaan relax dan selesa, calm, tenang. Okay. Bila anda sudah membayangkan situasi seperti itu, pejam mata, tarik nafas, lepas beberapa kali. Seterusnya anda bayangkan anda sekarang berada di anak tangga paling tinggi dengan perasaan tadi, iaitu tenang dan relax. Setelah anda berada di atas anak tangga, anda kini sedang menurun anak tangga. Satu demi satu anak tangga anda langkah dengan perasaan tenang dan relax. Dan bila anda bayangkan seperti itu, jadi sedia maklumlah bila dah sampai anak tangga yang terakhir, tu buka mata perlahan-lahan dalam keadaan yang sangat damai dan relax. Okay. Itu salah satunya lah, nak suruh bayangkan, nak skrip, boleh juga nantilah kalau ada masa kita boleh sharekan skrip dia. Tak susah, sebab terapi imaginary ni dia lebih kepada you all bayangkan. Okey, bayangkan kita berada di atas anak tangga. So sebab satu anak tangga tu kira macam bila kita nak naik anak tangga, kita kan rasa macam penatnya compare to turun kan tak penat. Turun dengan lajunya, naik macam separuh nyawa. Okey, tapi terapi untuk kegelisahan ni kita bermula daripada anak tangga yang atas. Means dah lega. Bila you turun, perasaan tu makin lega. Akhirnya you sampai ke destinasi dengan perasaan yang lebih tenang dan relax. Okey, boleh faham ya?
Okay, so setakat ini saja perkongsian pada hari ini. Okay, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat mengelakkan Malaysia ni ada rakyat yang bergejala germofobia selepas PKP. Okay, so stay at home, stay healthy and stay alive. Terima kasih. Bye.